Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, kita berjumpa lagi. Okey, mana kita akan sambung. Sebelum ni kita dah tengok apa macam mana nak cari kita nak bentuk geometri. Macam mana dari bentuk geometri tu jadi dikeluarkan bentangan dia. Okey. Jadi kita akan tengok dari bentangan tu kita nak tengok luas permukaan pula. So apakah nak cari luas permukaan 3 dimensi 5.3 luas permukaan bentuk geometri 3 dimensi di benda standard pembelajaran kita pada hari ini ialah menentukan luas permukaan prisma, piramid, silinder, kon dan sfera dengan menggunakan rumus dia. Kita tengok yang pertama, bentuk geometri yang pertama, kubus. Okey, kubus kita tengok bentangan dia akan lebih kurang macam ni lah. Bentangan macam ni. So macam mana kita nak cari rumus luas permukaan? Nak tengok ni dia ada berapa segi 4 sama kan. Kubus ni dia mesti segi 4 sama. Okey, dia ada 1 2 3 4 5 6. Dia ada 6 dan luas segi 4 sama dan kesemua segi 4 tu adalah sama luas. So kita terus cari satu, terus darab dengan 6. Macam tu. Cari luas ni, katakan luas ni A, so darablah dengan 6. Kalau sini luas dia 4 kan. Ni luas satu ni 4, so 6 darab 4, so dapatlah dia punya luas dia. Luas permukaan dia. Okey, tengok seterusnya iaitu bentuk geometri kuboid. Okey, kuboid bentangan dia akan macam ni Okey, tadi luas dia akan segi 4 sama, semua segi 4 sama. Tapi ini dia akan hanya ada 2 saja luas segi 4 sama dan yang ada lagi 4 luas segi 4 tepat. So dia akan kira lain lah. So katakan dia mesti berbeza lah. Katakan sini A, sini B. So 2A tambah dengan 4B. Ada 4B kat sini. Nanti kita akan tengok lebih lanjut lagi macam mana kita nak kira. Okey, seterusnya prisma. Prisma ni bila dia buka dia akan bentuk macam ni. Okey, tapi dia berbeza dengan ni. Okey, berbeza dengan kuboid dan juga kubus. Kan dia sama je. Ni sama, semua sama. Untuk yang ni segi 4 semua sama. Segi 4 sama semua sama, segi 4 tepat semua sama. Tapi untuk yang ini dia tak akan sama dia punya segi 4 tepat ni. Segi 3 sahaja yang akan sama. Okey, tapi sebelum kita tengok dulu ada berapa luas segi 3? Ada 2 luas segi 3. Dan dia ada berapa segi 4? Ada 3. Okey, tetapi saya nak ingatkan kamu, tadi kita boleh semua katakan A semua A kan. Katakan yang tengah B semua B. Tapi dekat sini dia tak sama. Dia tak akan sama, dia mungkin berbeza. Okey, luas ni tak akan sama dengan ni dan tak akan sama dengan ni. Hanya luas segi 3 sahaja akan sama atas dengan bawah ni. Tapi ketiga-tiga ni tidak akan sama lah. Kalau kamu tengok sini pun nampak kita boleh nampak perbezaan dia punya panjang dia. Dia punya lebar dia kan. Dia punya ni nampak dia berbeza. So mesti dah dia punya luas pun akan berbeza walaupun dia punya panjang ni adalah sama. Okey, kita tengok seterusnya bentuk geometri piramid. Okey, kalau piramid dia buka macam ni lah. So di sini dia akan ada 1 luas segi 4 sama dan juga 3 luas segi 3. 4 luas segi 3. So untuk yang ini semua akan samalah. Dia akan sama. Okey. Okey, tak semua piramid bentangan macam ni. Betul? Kan? Tak semua piramid bentangan dia macam tu. Ada yang piramid dia macam sengit sikit tu kan. Macam tu. Dia tapak dia adalah segi 3. Ada yang tapak dia
pentagon, ada yang hexagon kan. Jadi sebab kalau kamu ingat definisi piramid, dia punya tapak dia adalah berbentuk poligon. Dia tak kata semata-mata segi empat segi empat. Dia mungkin segitiga, mungkin dia ikutlah. Kalau macam tapak segitiga ni, so dia buka dia so macam ni lah kan dia punya tu. Lebih kurang macam ni. So dia akan ada 1, 2, 3, 4 segi 3. Tak macam dia ni lah. Di sini ada 1 luas segi 4 sama, 4 luas segi 3. Ni dia tak akan sama. Kalau pentagon pun dia tak akan sama. So mengikut dia punya bentuk dia. Kalau bentuk macam ni, inilah dia punya rumus luas permukaan. Kalau bentuk dia macam ni, dia akan ada 4 darab dengan luas segitiga. Okey, tengok soalnya silinder. Okey, silinder. So bila dibuka, dia akan bentuk macam ni lah. So dia akan ada 1 luas segi 4 tepat dan ada 2 luas bulatan. So nanti kita kira lah. Terpaksa lah kira. So macam mana nak cari ni sebenarnya? Ini sebenarnya adalah lilitan bulatan. Kan dia sama je macam ni. Sebab dia membaluti kan ni kan. Masih ingat lagi luas lilitan bulatan. Okey, tengok seterusnya. Okey, macam ini pula. Kon. Okey, kon terdiri daripada satu luas bulatan dan juga satu luas permukaan melengkung. Okey, macam mana kita nak cari? Okey, dia nanti kita tengoklah. Ataupun macam-macam cara boleh cari. Sama ada kita boleh pakai rumus panjang luas sektor. Ni biasalah luas bulatan kan, sebab dia penuh. Macam ni luas sektor ataupun ada dia punya formula dia nanti kita akan tengok insyaAllah. Dan yang terakhir sfera. Okey, sfera ni dia special case sikit. Okey, sfera dia special case, dia tak ada bentangan yang tetap untuk sfera. Jadi kita tak boleh tahu dia punya bentangan dia macam mana. Tapi kita kena hafal dia punya rumus dia. Kita menggunakan 4 pi j kuasa 2. Ini rumus kita kena hafal lah. Okey, ini kena ingat tadi ya. Saya dah beritahu tentang luas bulatan dan lilitan bulatan. Okey, ni kena ingat balik, tengok balik. Sebelum ni luas sektor bulatan per luas bulatan sama dengan sudut pada pusat per 360. Okey, ni pun kena ingat balik sebab dia mungkin berkemungkinan besar akan gunalah pada ni sekarang ni. Okey, kita tengok contoh pula. Contoh yang pertama, 1A. Hitung luas permukaan dalam sentimeter kuasa 2 bentuk geometri berikut. Okey, ni bentuk apa? Ini adalah kubus. Sebab dia adalah semua sama. Okey, katakanlah kat ini, walaupun nampak sama, dia letak 25. Okey, dia bukan kubus lah, dia akan jadi kuboid. Tu kena tahu. Okey, macam mana nak cari luas permukaan kubus? Okey, sebelum tu nak cari luas permukaan, kita kena tahu dia punya bentangan. So bentangan dia macam mana? Okey, ni adalah bentangan dia. Bila dibentangkan, dia akan ada 6 segi 4 sama. Mungkin darab je lah, 6 darab luas segi 4 sama. So berapakah dia punya segi 4 ni? So ni 24 kan, katakan sini. So sini akan jadi 24. Ni pun 24, sini pun 24. Semua sama 24. Jadi kita tak perlu terkira satu-satu sebab dia semua sama. So kita cari yang dalam ni dia. So 24 kali 24 sama dengan 576. So 6 darab 576. 576. Maksudnya kita darab 6 darab 576. So dapatlah 3456. Macam itulah cara dikira dia. Cuma darab sahaja. Okey, boleh faham? Kita tengok seterusnya. Contoh 1B. Luas permukaan apa ni? Ini adalah
piramid kan. Piramid tapaknya segi 4 sama kan, 16 dengan 16. So macam mana bentuk dia, bentuk bentangan dia akan bentuk macam ni lah, di mana dia akan ada satu luas segi 4 sama dan 4 luas segi 3. Okay, ni kita dah bincang dah tadi sebenarnya. So kita carilah dia punya ni. Okay, katakan dekat sini. So 16 maksudnya panjang ni 16, ini pun 16 dan diberi sini 10, maksudnya di tengah-tengah ni. Okay, ini adalah 10 cm. Okay, macam mana rumus dia? Okay, luas tapak segi 4 sama tambah 4 darab luas segi 3. So luas segi 4 sama ni 16 darab 16. So 4 darab dia punya luas segi 3 adalah 1/2 darab panjang darab lebar. So dia punya panjang sini darab dengan lebar sini. So 256 tambah 320 dapat 576. Okay, boleh ya? Ingat dia pakai yang tengah ni, dia pakai yang sanding. Bila sanding dia akan panjang ni. Dia mesti dia punya tinggi dia. Kita boleh katakan tinggi dia lah. Okey, contoh 1C. Hitung luas permukaan dalam cm kuasa 2 bentuk geometri berikut. Okey, C ni adalah prisma. Okey, nampak tak prisma ni? Saya kata tadi dia tak sama. 12, ni 16, 20. Okey, tengok macam mana bentangan dia. So bentangan dia macam ni. Jadi kan tengok dia akan berbeza. Okey, tengok sini mungkin 12 dan sini 16 dan sini akan jadi 20. Panjang sini akan jadi 28. So kena cari satu-satu. So nak cari yang ini 12 darab 28, nak cari yang luas kat sini 16 darab 28, yang saya kali 20 darab 28. So 2 kali segi 3, tapi segi 3 ni adalah samalah. Okey, berapa panjang ni? Berapa panjang ni? So sini samalah dengan yang ni sebenarnya. 12. 12 nampak jadi 13, tapi 12 ni 12. So luas permukaan prisma sama dengan luas tapak segi 4 tepat tambah 2 kali luas segi 3 tambah luas sisi hadapan segi 4 tepat. Okey, ni tapak. So darab dengan 2 luas segi 3 dan juga ada 2 lagi segi 4 tepat ni. So kamu kena darab dulu. Sini 12 darab tapak dia 16 darab 28. Ini adalah dia punya segi 3. Okey, 28 katakan sini A, ini B, nama ini A, ini B, ini C, ini D katakan. So ini adalah A kan, tapak dia A. So sini adalah B, dia punya segi 3 tu sama, B atas dan bawah. Okey, C ada 28 kali 20 ni, dan sini tadi 20, sini 12, sini 16 kan. So 20 kali 28 ni adalah C, 20 ni adalah D. So dia kira dulu, so dia akan tambah kesemuanya. So tambah dapatlah 1536 cm kuasa 2. Okay, boleh? Okay, untuk prisma dia ada tricky sikit. So kamu kena tengok, tapi dia sama je. Dia menggunakan rumus segi 4 tepat dan juga segi 3. Tu kena tahu. Okey, saya rasa sampai di sini saja saya punya sesi PDPR pada hari ini. Saya dah siapkan kamu punya worksheet. Tugasan kamu tolong siapkan dalam workbook kamu. Akhir kata daripada saya, jadikan kejayaan kecil sebagai ketagihan untuk kejayaan yang besar. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum dan
Terima kasih.